Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cikgu nak sambung hari ni dengan tajuk yang kita stop hari tu, iaitu tentang struktur vertebra, iaitu tulang belakang. Okey, jadi kita dah bincang hari tu struktur vertebra ni, bilangan tulang vertebra ada 33. Okey, tapi setiap bahagian 33 tu dibahagikan pula kepada segmen badan kita lah. Okey, so yang pertama sekali ialah vertebra cervix, 7 vertebra cervix. Kemudian kita ada vertebra thorax. Yang ketiga vertebra lumbar. Yang keempat ialah sacrum dan yang kelima ialah coccyx. Okey. So setiap vertebra ni, tulang vertebra ni kita belajar dulu dia punya struktur umum dia. Okey, kat sini ada struktur umum. So struktur umum vertebra maksudnya biasanya lah tulang belakang ni ada bahagian-bahagian yang tertentu, iaitu bahagian yang pertama kita ada cuaran spina. Okey, cuaran spina iaitu bahagian ni cuaran spina. Satu cuaran spina, kita ada dua cuaran melintang kiri dan kanan badan kita. Dan kemudian kita akan ada salur saraf di tengah-tengah ni, ada lubang yang menjadi tempat saraf tunjang kita duduk, berada kat dalam tu, iaitu salur saraf. Kemudian kita akan ada struktur sentrum. Okey, sentrum dan muka sendi. Muka sendi kiri dan kanan lah, sini ada, sini pun ada. Okey, so apa fungsi setiap bahagian tulang vertebra ni kita kena tahu. So yang pertama kita tengok fungsi cuaran spina. Kalau nama dia cuaran spina dengan cuaran melintang, so fungsi utama dia ialah menjadi tempat untuk permukaan untuk perlekatan otot. Okey, maksudnya kalau cuaran spina ni dia adalah bahagian berada di kat bahagian belakang badan kita. Ni semuanya ialah cuaran spina. Jadi masa kita atau otot kita akan melekat dekat cuaran spina ni dari bahagian kiri dan kanan badan kita. So setiap cuaran spina tu jadi tempat perlekatan otot atau daging kita lah. Okey, daging belakang tu. Sama juga dengan cuaran melintang, kiri dan kanan. So sinilah cuaran melintang pun sama tempat perlekatan otot. Okey, kemudian kita ada muka sendi. Muka sendi ni ialah tempat tulang tu bercantum. Tempat bersendi dengan antara tulang nombor 1 dengan nombor 2 macam tu lah. Nombor 3, nombor 4. So setiap tu ada tempat percantuman dia. So permukaan untuk bersendi dengan vertebra lain. Okey, kemudian kita ada sentrum. Okey, sentrum ni dia support, memberi sokongan dan menahan mampatan daripada tengkorak kita kan. Dia menyokong tengkorak. Jadi semua tu disokong dekat bahagian sentrum. Kemudian kita ada salur saraf, menempatkan saraf tunjang, dan yang bahagian yang kat sini ni kita ada lengkung saraf, iaitu tulang yang melindungi salur saraf lah, melindungi saraf tunjang. Okey. So ini yang umum lah untuk vertebra secara umum. Kemudian kita pergi kepada bahagian yang lebih detail. Bahagian lebih detail iaitu setiap bahagian bermula dengan bahagian leher. So dekat leher, nama vertebra tu ialah vertebra cervix. Ada 7 semuanya.
Okey, ada 7. Okey, vertebra yang pertama dia ada nama lain iaitu vertebra atlas. Okey, vertebra yang pertama tu ada nama vertebra atlas. Okey. So vertebra atlas ni bentuk dia seperti dalam gambar rajah ni. Jadi memanglah ada perbezaan sikit kan. Tapi still ada ciri-ciri yang kita sebut tadi. Okey, struktur yang kita sebut tadi. Yang pertama ialah cuaran spina. Tapi cuaran spina dia pendek sikit lah. Okey, sebab ialah kalau kita tengok cuaran spina tadi panjang. Tapi yang ini dekat leher. Kalau dekat leher, cuaran spina tu dia pendek sebab saiz leher kita pun kecil. Kan? Jadi kita ingat balik fungsi cuaran tadi adalah untuk perlekatan otot belakang. So, leher kita kecil, so otot pun tak ada banyak sangat kan, tak ada banyak otot, so saiz dia kecil juga, pendek juga. Okey, kalau tak nanti kalau panjang nanti mungkin dekat leher kita tu nampak bentuk tulang leher kita terkeluar kan. Okey, so itu cuaran spina. Cuaran melintang pun kecil saja. Okey, ni kiri dan kanan ni cuaran melintang. Salur saraf. Okey, salur saraf ni ada dua benda sebenarnya. Satu ialah salur saraf. Yang kedua punya lubang ni bukannya salur saraf. Nanti cikgu akan sebut. Okey, kemudian kita ada muka sendi juga. Okey, so vertebra cervix atlas ni adalah vertebra yang pertama. Okey, mempunyai salur saraf yang besar, sepasang foramen melintang. Mempunyai sepasang salur arteri vertebra. Okey. Untuk vertebra atlas, dia ada ciri-ciri yang spesifik dia iaitu mempunyai sepasang salur vertebra arteri. Salur arteri vertebra. Untuk laluan, salur darah. Kali ni bukannya laluan saraf tapi salur darah. So maksudnya dekat sini, okey, dekat bahagian ni, tepi sini dengan tepi ni ada lubang. Lubang kecil. Lubang kecil tu ialah salur arteri vertebra. Okey, buat arrow macam tu. Salur arteri vertebra. Salur ni adalah laluan kepada salur darah arteri daripada badan kita naik ke kepala. So, daripada badan naik ke kepala tu akan melalui salur ni. Jadi, maksudnya salur ni bukan ada pada atlas saja tapi ada pada ke-7 ni. 7 vertebra cervix. Okey. Atlas ni yang pertama tadi daripada bahagian atas. Jadi kalau macam tu nombor 1 sampai nombor 7 semua ada. Tapi yang kita bincang ni nombor 1. Okey, kemudian untuk yang nombor 1 ni dia tidak ada sentrum. Okey, tidak mempunyai sentrum. Cuaran spina dia agak kecil. Cuaran melintang pipih tapi lebar sikit lah. Okey, bersendi dengan tengkorak. Tengkorak lah maksudnya. Kalau tengkorak tu, ni yang pertama dia bersendi dengan tengkorak dan membolehkan pergerakan menganggukkan kepala. Menganggukkan kepala. Okey, so itu ialah tulang vertebra cervix. Spesifiknya ialah vertebra atlas. Okey, vertebra cervix yang kedua ialah vertebra axis. Masih lagi dekat peringkat ataupun dekat bahagian leher. So, vertebra axis adalah tulang vertebra yang kedua. Okey, so tulang vertebra axis dia mempunyai ciri-ciri yang sama tapi ada perbezaan lah. Okey, yang sama ialah kat sini dia mempunyai sepasang salur arteri vertebra iaitu lubang dekat kiri kanan ni sebenarnya. Okey, tapi yang berbeza ialah mempunyai cuaran odontoid.
Okey, ini ialah cuaran odontoid. Cuaran odontoid. Okey. Fungsi dia, dia akan bersendi dengan salur saraf vertebra atlas bagi membenarkan pergerakan menggeling kepala. Maksudnya, dekat vertebra atlas, kita ada lubang ni. Okey, lubang kat tengah-tengah ni. Okey, yang ini ialah salur saraf. Tapi yang bawah ni ialah salur untuk cuaran odontoid masuk kat dalam. Cuaran odontoid daripada bawah ni, dia akan masuk kat dalam tu, bulat. So, ini dia cuaran odontoid tadi. Okay, cuaran odontoid akan masuk dalam salur tu. So, bila ada persendian tu, maka kepala kita boleh digelingkan kiri kanan, menggeling kepala. Okey, so 1 dan 2, tinggal lagi 5 vertebra cervix. So, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, semuanya ialah vertebra cervix. Okey, so rupa dia sama sahaja daripada nombor 3 sampai nombor 7 ni. Yang 5 ni sama, semua rupa dia macam ni je. Okey, tulang yang berbentuk sama. So dia ada cuaran spina, ada cuaran melintang atau foramen melintang. Ni. Cuaran melintang, foramen melintang ni arteri tadi. Okay, salur arteri vertebra tu. Kemudian kita ada centrum dan kita ada salur saraf. Okay, tapi dekat sini cuaran spina dia pendek juga. Centrum dia pun masih, dia dah ada centrum tapi kecil. Kemudian cuaran melintang dia lebar dan pendek. So ini adalah vertebra nombor 3 sampai nombor 7. Nombor 8, maksudnya yang ke-8 ialah vertebra thorax. Maksudnya dia dah masuk bahagian badan kita. Okey, thorax ataupun dada lah. Tapi ini dekat belakang lah. So 8, semua sekali ada 12. So 8 sampai berapa? 8, 9, 10. Berapa tulang? Sampai ke semua sekali ada 12 lah. 8 campur 11 kot dalam 20, berapa? 17. Macam tu. Okay. So, 27 tu. Okay. So, kita ada cuaran melintang, cuaran spina, 1 cuaran spina, 2 cuaran melintang, 1 salur saraf. Kemudian kita ada centrum. Okey, untuk vertebra thorax ni, dia punya ciri keistimewaan yang awak kena ingat ialah dia tak tulis kat sini. Okey, nanti. Mempunyai cuaran spina yang panjang, centrum besar dan tebal, mempunyai muka sendi pada cuaran melintang dan di sisi centrum untuk bersendi dengan tulang rusuk. Okey. So sebenarnya kita kena kita kena ingat ni. Cuaran spina dia panjang. Tambah sikit dekat buku tu. Dan bengkok. Bengkok. Membengkok ke bawah. Cuaran spina dia panjang dan bengkok ke bawah. Maksudnya kalau dia punya bentuk dia kan. Okey, macam ni. Cuaran dia tu ke bawah macam tu. Ni satu vertebra. Tapi dia punya cuaran melintang tu tak straight. Dia ada yang sampai bengkok ke bawah. So ini memang ciri-ciri vertebra thorax.
Sebab apa? Dia punya bahagian badan tu saiz besar, otot banyak. So dia kena ada space yang lebih besar untuk berdekatan otot. Tapi dia tak naklah tulang tu memanjang straight macam tu kan. Jadi dia akan bengkok supaya badan kita tak ada yang tajam-tajam tu. Okay. So yang seterusnya vertebra lumbar. Okay, vertebra lumbar, cara nak kenal dia, kita tengok centrum dia besar. Okay, dia merupakan vertebra yang terbesar dan centrum dia juga besar. Sebab dia support bahagian atas sampai ke bahagian bawah badan tu. Jadi centrum besar untuk menyokong berat bahagian bawah belakang badan. Okay, mempunyai cuaran spina yang pendek dan cuaran melintang yang panjang dan pipih. Okay. Kemudian kita ada vertebra sacrum. Ada 5 lumbar, lepas lumbar sacrum. Sacrum pun sebenarnya adalah 5 tulang yang telah bercantum. Okay. So bentuk dia dah berubah, tapi dia ada liang ataupun salu saraf. Okay, liang-liang ni adalah tempat saraf kita keluar daripada tulang belakang tu. Saraf tunjang tu dia keluar cabang kiri dan kanan macam tu. Okay, so terdiri daripada 5 tulang yang bercantum, membentuk satu kepingan tulang berbentuk segitiga. Dan segitiga yang kecil sekali kat bawah ni, okay, itu ialah coccyx ataupun caudal, atau nama dalam buku juga kita jumpa coccyx. Okay, caudal terdiri daripada 4 tulang yang bercantum bersama membentuk struktur segitiga yang meruncing pada satu hujung. Okay. Yang seterusnya, uji minda 4. Okay, namakan tulang P dan Q. Okay, namakan tulang P dan Q. P ialah vertebra thorax. Kita kena kenal dari segi dia punya struktur. Kat sini nampak thorax tu, cuaran spina dia macam tu. Kalau angle lain baru kita nampak cuaran spina dia panjang. Okay. Dan Q tu kita nampak centrum dia tu besar. Vertebra lumbar ni, Q ialah vertebra lumbar. Kenapa jawapan macam ni? Q ialah vertebra lumbar. Tukar jawapan untuk Q. Yang ni vertebra thorax, yang ni vertebra lumbar. Ciri utama P, cuaran spina dia panjang, centrum besar dan tebal. Okay, C ni buat sendirilah. Okay, soalan D. Seorang budak lelaki patah tulang femur semasa latihan sukan. Doktor mencadangkan dia mengambil banyak hasil tenusur dan vitamin. Terangkan mengapa. Okay, bila dah mengalami patah tulang ni, kena ambil susu sebab susu mengandungi kalsium. Okay, kalsium tu penting untuk pembentukan tulang. Maksudnya kita terangkanlah fungsi kalsium. Apa ada dalam susu, apa fungsinya, dan penerangan dia iaitu vitamin D juga membantu penyerapan kalsium dan fosforus. Maksudnya ambil vitamin D juga. Okey, soalan yang seterusnya. PQRS adalah vertebra manusia. Namakan tulang yang membentuk rangka paksi. Okay, tulang yang membentuk rangka paksi ialah sama ada tengkorak ke kan, saraf tunjang atau sangkar tulang vertebra dengan sangkar rusuk lah. So kat sini kita ada turus vertebra.
Q lah dua tulang yang membentuk sendi lesung. Ini kita belajar lagi sendi-sendi. Nanti kita tengok. Okey, bahagian seterusnya kita nak menyatakan jenis sendi dalam sistem rangka manusia dan juga melukis, melabel dan menerangkan struktur sendi angsel lengan manusia. Okay, so jenis sendi untuk manusia ada 3. Sebelum tu kita tengok dulu sendi ni apa So sendi ni ialah tempat pertemuan antara 2 atau lebih tulang. Sebab kita belajar tulang kita ni bukan sekeping, ada 200 lebih. Jadi semua tu bersambung-sambung kan. Jadi tempat bersambung tu kita sebut sebagai tempat pertemuan. Bukan saja 2, kadang-kadang ada 3 juga. Jadi pertemuan atau lebih tulang atau antara rawan dengan tulang. Okay, so sendi ni ada 3 jenis. Yang pertama ialah sendi tidak bergerak. Yang kedua sendi bergerak sedikit. Yang ketiga sendi bebas bergerak. Okay, sendi tak bergerak dekat bahagian dekat badan kita ialah contohnya pada cranium, pada tulang tengkorak. Okey, terdapat garisan-garisan ni sebenarnya tu ialah sendi. Maksudnya kita punya cranial bone ni bukannya sekeping tulang yang bercantum besar, tak. Dia ada lebih kurang 8 tulang cranium yang bercantum. So kat sinilah sendi dia. Yang garis-garis tu ialah sendi dia. Sendi tak bergerak. Nama dia ialah sutur. Okey, sendi bergerak sedikit. Sendi bergerak sedikit contohnya cakera rawan antara tulang vertebra dan rawan antara tulang rusuk pertama dengan sternum. Okey. So ini boleh bergerak tapi pergerakan dia terbatas. Saya bergerak sedikit saja. Iaitu dekat tulang belakang kita punya cantuman tu, cakera rawan. Dan satu lagi antara tulang rusuk yang pertama dengan sternum. Kat sternum yang tengah ni ni ialah sternum. Okey, sendi bebas bergerak kita ada sendi angsel dan sendi lesung. Okey, sendi angsel ni kita tengok binaan asas dulu bagi sendi yang bebas bergerak. Kebanyakan sendi bebas bergerak terdiri daripada struktur seperti terdiri daripada tulang, otot, kita ada rawan, ada ligamen, ada membran synovial dan juga dalam tu ada bendadi synovial. Okey. So setiap struktur tu mempunyai fungsi-fungsi dia. Satu lagi tendon. Okey, setiap struktur tu dia ada fungsi-fungsi khas dia dekat bahagian sendi tu lah. Okey, contohnya kita ada rawan. Rawan ni sebenarnya adalah tulang yang lembut. So fungsi dia ialah dia membalut pada hujung tulang untuk mengurangkan geseran antara tulang dan menyerap hentakan apabila bergerak. Melindungi tulang dari haus. So macam kita makan tulang ayam, dekat hujung dia akan ada tulang yang lembut macam getah tu, itu ialah rawan. Kan? So rawan ni juga membina bahagian telinga dan juga hidung kita. Okay, so tulang tu lembut, dia menjadi cushion untuk mengelakkan dua tulang bergesek. Contohnya tulang ni dengan tulang ni
dekat hujung ni dia ada rawan. So bila kita bengkokkan lengan ke atau lutut ke, rawan dengan rawan ni yang akan bergeseran. Bukannya tulang keras yang atas ni dan yang bawah. Okey, yang kedua kita ada ligamen. Okey, ligamen ni dia macam pengikat lah kepada tulang-tulang tu. Okey. So tulang-tulang yang dalam badan kita ni dia kan adalah tulang-tulang yang berasingan. Jadi dekat bahagian sendi ni tulang tu perlu diikat. So ligamen akan menghubungkan antara tulang dengan tulang. So ligamen adalah tisu yang bergantian. Dia memang membalut, mengikat sendi dan memberi perlindungan kepada sendi supaya tidak terkeluar. Sendi tu tak bergerak terkeluar daripada location asal dia. Okey, yang ketiga kita ada membran synovial, satu membran yang nipis dekat sini. Fungsi dia adalah menghasilkan bendali synovial ke dalam rongga synovial. Dan kemudian kita ada bendali synovial yang berfungsi sebagai pelincir bagi mengurangkan geseran antara tulang semasa pergerakan. Okey. Sendi lesung. Okey, so jenis sendi yang pertama ialah sendi lesung. Untuk sendi lesung, dia membenarkan pergerakan berbentuk putaran dalam semua arah. Okey. Selain daripada tu, dia contohnya dia membenarkan ayunan lengan dan kaki dalam pergerakan membulat. Contohnya sendi bahu antara humerus dengan lengkungan pectoral. Ni lengkungan pectoral. Kan, lengkungan pectoral adalah tempat tulang tangan kita bersambung dengan badan. Jadi dekat bahagian ni lah adanya sendi lesung. So sendi lesung macam kita kita ada anak patung yang masukkan tangan tu kan, anak patung Barbie tu masukkan tangan dia. Itulah sendi lesung manusia pun macam itulah. Okey. Kemudian kita ada sendi punggung. Kat mana sendi lesung ni? Yang pertama dekat bahu. Sendi bahu antara humerus dengan lengkungan pectoral. Yang kedua ialah sendi dekat punggung antara femur dan lengkung pelvis. Okey, sendi angsel pula membenarkan pergerakan tulang pada satu satah. Contohnya dekat lutut, dekat siku, dekat tulang jari tangan dan tulang jari kaki. Jadi kita boleh lipat-lipat jari kita ni, tapi kita tak boleh nak pusing pulas dia kan. So contohnya sendi lutut membenarkan bahagian bawah kaki berayun ke hadapan dan ke belakang. Okey, sendi siku membenarkan tangan dibengkokkan dan diluruskan. So sendi yang macam tu kita panggil sendi angsel. Dia macam angsel pintu, hanya boleh lipat, buka tutup tu. Okey. Okey, ni soalan uji minda 8. Okay, nanti boleh baca dan buat sendiri. Okay, yang seterusnya ialah peranan otot dan ligamen. Otot, ligamen dan tendon dalam pergerakan. Okay, otot rangka. Okay, sebenarnya badan kita digerakkan oleh pengecutan otot rangka. Okay, so contoh yang kita belajar biasanya ialah otot dekat bahagian tangan sahaja, iaitu otot bicep dan otot tricep. Okey, terdiri daripada beberapa berkas otot. Sebenarnya otot ni macam kita potong daging lah. Bila kita potong daging, kita nampak daging tu dia ada serat, gentian-gentian dia. So maksudnya manusia pun macam tu. Daging kita pun ada gentian yang halus tu. Okey. Ni gentian-gentian dekat dalam ni lah So kita panggil berkas otot. Pengecutan otot menghasilkan daya tarikan. Sebenarnya pergerakan, contohnya bengkokkan tangan tu disebabkan oleh berlakunya pengecutan otot. Apabila otot tu mengecut, dia hasilkan satu daya tarikan.
Okey. Dan daya tarikan tu dipindahkan kepada tulang melalui tendon. So untuk pergerakan tulang. Okey. So oleh kerana ada satu bahagian otot yang mengecut, satu otot lagi akan mengendur. So sebenarnya otot kita ni ialah otot rangka ni, dia bertindak secara berpasangan ataupun berantagonis. Okey, maksud antagonis ni secara berpasangan. Satu mengecut, satu lagi mesti mengendur. Ni definisi dia lah. Okey, antagonis tu maksudnya satu mengecut, satu mengendur. Contohnya kita tengok pada pergerakan lengan. Okey, so kat sini kita ada otot bicep. Yang ini ialah otot tricep. Okey, otot bicep dengan otot tricep. Jadi katakanlah bila tangan nak dibengkokkan, bicep ni bengkokkan, maksudnya bahagian bawah ni dinaikkan ke atas, bicep ni mengecut. Jadi tricep ni akan mengendur. Bila mengendur, dia memanjangkan otot ni. Jadi kita boleh benarkan tangan tu dibengkokkan ke atas. Okey, so otot ni dia melekat pada tulang melalui struktur yang kita sebut sebagai tendon. Otot tak boleh melekat sendiri kepada tulang. Jadi maksudnya kalau dekat sini ialah otot. Okey, ini ialah otot. Kemudian yang hujung ni mesti tendon. Hujung sini pun dia melekat pada tulang kan. So itu ialah tendon. So tendon ni adalah satu tisu penghubung yang padat. Terdiri daripada gentian yang kuat dan juga tidak kenyal. Tendon sifat dia tidak kenyal. Okey, kalau dia kenyal, bayangkan kita punya otot ni nak tarik tapi tendon dia kenyal. Okey, otot memendek, otot mengecut. Dia nak tarik tulang tapi tendon ni kenyal, macam getah lah. Nanti tarik tu tarik getah. Tak bergerak lah tangan kita tu nak dibengkokkan kan. So sifat dia mesti tidak kenyal. Kemudian fungsi tendon ialah, kalau soalan tanya apa fungsi tendon? Dia menyambungkan otot kepada tulang. So fungsi dia menarik tulang bila otot mengecut. Okey, yang kedua ialah kita ada ligamen. Ligamen tadi cikgu ajar dah. Ligamen ni adalah satu tisu penghubung yang liat dan kuat. Okey. Dan kenyal. Ligamen mesti kenyal. Okey. Fungsi ligamen ialah menyambungkan tulang kepada tulang, mengikat tulang dengan tulang. Dan dia juga menghalang dislokasi pada sendi, menetapkan kedudukan tulang dan memastikan anggota tidak mudah terseliuk. Okey. So, cikgu nak bagi satu contoh kat sini, bukanlah contoh, penerangan lagi satu. Okey, contohnya lagi sekali dekat sini. Okey, tulang. Sekejap. Okey, kita ada tulang. Yang ni tulang apa? Humerus. Kita ada radius dan kita ada ulna. Okey. Ini ialah radius, ini ialah ulna. So, otot kita ada bicep dan tricep. Okey. Bicep yang depan ni ialah otot
bicep. Kemudian belakang ni ialah tricep. Okey. Dan otot dia bersambung dengan tulang. Jadi otot ni tulang, jadi otot bersambung dengan tulang melalui tendon. Ni ialah tendon. Ni pun mesti ada tendon. Sini pun ada tendon lah. Ada 3 tendon tricep. Okey. Kemudian tulang dengan tulang ni dia adalah bahagian yang perlu bercantum kan? Yang perlu diikat. So tulang diikat oleh ligamen. Ikat sini dengan ketat supaya tidak berlaku pergerakan. Tulang tu tak terkeluar daripada siku. Itulah maksudnya. Okey, so mesti diikat oleh struktur ligamen. Okey, kemudian setiap tulang tu, hujung tulang tu dia ada satu lapisan supaya supaya bahagian yang bercantum tu tidak bergeseran. Jadi hujung ni dilapisi oleh rawan. Hujung tulang tu mesti rawan. Sini ada rawan, sini ada rawan. Ni ada rawan. Okey. So yang kuning ini ialah rawan. Okey. So sekian saja untuk 14.2. Nanti kita akan sambung dengan 14.3 pula. Okey. So sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.